Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilman wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan berbagai-bagai nikmat Allah yang lain. Yang paling utama, nikmat yang besar adalah kita merasakan hidup, mana hidup ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menjalankan apa saja yang dah disuruh ditajalikan oleh Allah. Maka kita ini tidak ada daya upaya, kuasa dan kehendak. Semua hidup kita ni 100% bergantung benar-benar kepada hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memakai pakaian lah, iaitu pakaian kita ini adalah pakaian tiada. Bila kita merasa ada, itu yang jadi kita kerisauan, jadi kebingungan, ya. Jadi kita akan tercari-cari, hidup kita ini akan meraba-raba seperti orang kesesatan bila kita ni merasa ada rasa diri kita, ya. Bagi orang yang betul-betul mengenali Allah Subhanahu wa taala, dia akan begitu. Tapi kalau dia tidak mengenali Allah, sekadar menyebut nama Allah, dia masih lagi akan merasa ada kedirian dia tu. Maka dia seolah-olah rasa dia ada kuasa dan Allah pun ada kuasa. Itu yang akan merosakkan diri dia. Sebab bercampur baur hak dengan batil. Seperti mana firman Allah, walal talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Yang hak aja yang ada. Bila kita masuk ada rasa kedirian kita batil, mana tak boleh. Ibarat air dengan minyak, minyak dengan air. Manusia pun tak boleh minum, motor ke kenderaan pun tak boleh. Jadi asingkan, ambil yang hak. Yang hak tu maknanya kita tidak merasa dirilah, maknanya hak tu hak lah. Bukan pun kalau kita berasa benar pun tu bukan hak juga, sebab kita merasa ada, merasa ada. Maka itu tadi saya cakap tadi, kalau kita tak betul-betul faham apa yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan terus mengambil kepada ibadah dulu. Kita tak mengambil yang pertama yang Rasulullah tunjukkan, iaitu kenal Allah, iaitu tauhid dulu. Kita ambil terus buat ibadah tanpa kita memahami Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang jadi, bila dah lama-lama kita beramal, jadi kita sangkut kat situ. Bukan tak boleh beramal, tapi bila kita beramal tapi kita tidak kenal dengan siapa kita beramal tu tadi. Dan kita beramal tu tadi atas kudrat iradat siapa, atas kehendak siapa yang kita dapat beramal. Maka itu dia kata tadi, banyak ayat-ayat yang di dalam Quran dia kata amanu, banyak. Innal ladzina amanu, tak ada lain, orang-orang yang betul-betul kenal amanu tu. Mereka itu yang dapat keuntungan. Tapi kalau mereka tidak amanu dulu, sekadar mereka bila disebutkan dalam ayat Quran amanu, mereka kata mereka dah beriman, padahal mereka belum diuji lagi. Ni takut kalau ujian tu sampai baru kita tahu tahap mana kita punya, yang kita kata amanu tadi, ke mana pergi, makhluk ke Allah Ta'ala. Jadi dia berlawan bergoncang. Saya cakap tadi
Bila datang, macam mana iman kita dengan sesuatu yang kedirian kita tadi. Kalau betul-betul kita akan lawan, dia bergoyang-bergoyang, dia ujian-ujian juga. Ya Allah, aku tak tahan, ya Allah, ya Allah. Ada dia tetap juga, macam mana pun bergoyang ujian tu, tetap dia dengan Allah. Ya Allah, engkau yang bolak-balik macam mana aku, ya Allah. Yang penting aku dengan kau bolak-balik macam mana pun, ya Allah. Itu dia berpusing, menggeletik, sakit ke apa, ujian apa pun, dia menggeletik, berpusing juga. Tetapi dalam hati dia, ya Allah, engkau lah semua ni, ya Allah. Aku ikutkan ni apa yang aku tak mampu, ya Allah. Tak mampu, tak ada daya upaya. Kau suruh aku bersedih lah aku. Kau suruh aku menggeletik lah aku. Dia gitu. Bila kena ujian tu dia sampai tahapan dia gitu. Tak ada siapa lagi boleh tolong, ya Allah. Tak ada, ya Allah, engkau ya. Engkau dah skripkan aku jadi macam ni, aku buatlah. Aku tak mampu. Begitu tadi. Sampai dia tak mau memprotes. Memprotes, mempetikaikan. Takbir dan takdir Allah. Kadang kita tak faham kalau konsep ni. Kalau kita tak faham, kita kata kita boleh usaha, kita boleh apa. Memang betul boleh usaha, boleh ikhtiar, bukan kata tak boleh. Tapi usaha dan ikhtiar tu atas dasar dia juga. Boleh usaha, boleh ikhtiar. Jangan kata itu ikhtiar kita. Tetap ikhtiar pun daripada dia juga. Usaha pun daripada dia. Doa pun daripada dia. Semua dia. Jadi kita melakonkan apa yang disuruh. Ikhtiar, doa. Usaha. Tawakal. Itu sekali jalan. Bukan makna duduk dalam sini, si Haji kata tak payah ikhtiar, doa kita serah pada Allah aje. Maknanya bukan serah pada Allah tu, itu yang paling terbaik sekali. Bila diserahkan kepada Allah, maka Allah pun menerimalah. Memang pun semua urusan tu semua di tangan Allah. Mana ada kita punya kemampuan. Semua dia yang nyusun. Kau nak jadi macam mana, kau nak tergolek macam mana, semua dia yang dia tahu. Jadi kalau kita bila tak duduk konsep ni, kita rasa lagi ada lagi, kita masih ada nampak lagi ada baik, ada buruk. Kita tu nampak, kalau kita tak faham Allah Ta'ala, kan, Allah tak bagi kita faham, kita nampak lagi baik buruk, kita nak memilih baik buruk tak nak. Padahal kedua-dua tu, baik dan buruk tu semua daripada Allah. Susah ni kalau kau nak bagi faham, kalau orang tak duduk mengaji bab ni. Kenal diri, kenal Allah ni, memang dia tahu nak baik. Lepas tu bila baik dia mengaku pula tu, dia yang lakukan baik. Bila dia terkena buat buruk, dia memprotes, dia kata salah tu, salah ni tak disalahkan. Tu. Dia tak ada salah siapa. Sekarang dia tak ada salah siapa-siapa. Cuba belajar gitu. Bila kita jadi baik tu semua hak Allah. Kita yang mengaku. Bila terjadi buruk, kita hanya zalamna anfusana, aku telah menzalimi diri aku sendiri. Itu ya Allah nak dengarkan tu. Tu memang tu aturan takbir dan takdir dia. Kita memang tak nak lah kan. Tapi kita jangan duduk antara kedua tu. Bukan saya kata tak payah buat Bukan, maknanya kita jangan duduk antara baik dan buruk. Kita duduk dengan siapa? Irji'ilah Rabbiki. Bahawa kita nampak tadi, duduk dengan Tuhan kita. Tak duduk tergolek lah. Tergolek, dia punya ujian terus datang. Ni duduk balik, nak jahit balik, bertahan dapat 3-4 jam, boom, tergolek balik. Terkeluar diri kita. Keluar mesti tergolek macam. Tu. Kalau tak kawal, dia nak masuk balik tu, dia nak cari balik channel, nak masukkan balik tadi. Tak nak duduk antara kedua tu, antara hak dengan batil tu. Kita nak duduk dengan dia je. Bukan senang. Kita merintih, menjerit, ya Allah, aku dah tersilap, ya Allah, aku nak keluar tu, nak cari mana baik mana buruk. Dan aku melayan baik hingga rasakan aku tu baik. Hingga aku terkeluar, aku tak dengan kau, aku nak duduk kat tempat baik.
Aku tak duduk kepada siapa yang menciptakan baik tu. Siapa yang menciptakan baik tu, aku tak duduk. Ya Allah, aku dah tersilap. Jadi aku ambil tindakan memilih atas hawa nafsu aku. Nak ambil yang baik. Padahal engkau tak ada pilihan. Pilihan maknanya Allah punya skrip semua. Ikut dia. Tak, jangan membangkang. Ini kau membangkang, kau rasa engkau boleh memilih yang baik ataupun tak nak yang buruk. Kau ada kekuasaan tu. Maka tu kau duduk kat tempat baik pun kau tak tenang. Duduk kat buruk apa lagi lah. Jadi jagalah. Kita sama-sama ada masing-masing lagi ujian. Maka bukan maknanya saya yang cakap ni maknanya saya lepas lah. Yang tukang cakap tu lebih hebat lagi datang. 24 jam dia datang kanan kiri depan belakang. Tersilap dia, memang dia tunggu saya keluar je, memang dia sapu saya. Aduh. Jadi lebih kena berhati-hati. Hati-hati macam mana? Hati-hati jangan sampai ada wujud diri. Itu saya cakap tadi. Wujud diri ni masalah sekarang. Kalau kita dengan Allah Ta'ala ni bila dah kenal. Wujud diri tu musuh paling utama. Hawa nafsu kita sendiri. Kehendak kita dahulukan. Bukan kita dia duduk dengan dia suruh keluar baru kita keluar. Ni kita belum lagi dia suruh keluar kita dah. Tuh. Nabi Yunus saja ditelan oleh ikan jos, ikan nun ni. Macam ikan jos lah, besar kan. Sebab apa dia kena telan dengan ikan? Baca Al-Quran. Sebab Nabi Yunus belum waktunya. Dia sebarkan, dia dakwah berpuluh tahun, tak ada yang nak ikut. Berpuluh tahun tak ada yang ikut. Kemudian dia bertindak keluar daripada kaum dia tu tanpa diizinkan oleh Allah. Sikit dia pun keluar naik kapal. Yalah, berpuluh tahun seorang pun tak ikut. Dia pun ambil keputusan sendiri. Itu keputusan sendiri je. Bukan ada salah besar pun, tapi di sisi Allah tu dah besar. Kau ambil tindakan sendiri. Kedirian kau ada. Kau pergi naik kapal. Naik kapal orang tengok kau semua memang orang yang bersih, orang suci kan. Kapal tu kena kau ombak. Bila kena ombak, nakhoda kapal tu kata ini mesti ada salah seorang nak dicampak kan. Baru dia boleh reda. Tidak, tak reda. Dia undi-undi lah. Apalah bergoyang apa semua dah. Macam nak gebah. Dia undi-undi. Balik-balik Nabi Yunus. Dia orang tak percaya. Dia suruh buat lagi. Dan Nabi Yunus muka orang yang suci bersih kan. Mana mungkin dia ni ulang je. Nabi Yunus lagi. Masuk ketiga kali betul. Nabi Yunus pun mengakulah aku tak apa. Kau tak tahu salah aku. Kau nampak macam aku. Sebenarnya aku ada salah. Aku pergi keluar daripada kaumku tanpa Allah Ta'ala izinkan lagi. Lalu dia kena campak ikan telan. Di situ Allah ajarkan doa taubat Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Dia baca baru Allah terlepaskan mulut. Lepaslah dia. Wallahu a'lam. Menurut cerita tu berpuluh hari juga dalam tapi berpuluh hari dalam tu pun rasa kita pun lebih lama lagi lah. Kita dah duduk dalam perut ikan 3 kegelapan, gelap malam, gelap dalam laut, gelap dalam perut ikan. Bayangkan 3 kegelapan, bayangkan kan. Mau tak rasa lama ya. Kalau kita kata 40 hari biarlah perkiraan kita, tapi sebenarnya dia duduk dalam tu 40 hari yang dalam perut ikan tu lain. Dia baca, dia sujud, baca la ilaha illa anta subhanaka aku telah zalim, kau belum suruh lagi ya Allah, aku tahu tu. Jadi kalau ada masalah berat sangat apa benda, kita mengakulah silap kita kan, dan insya-Allah Allah lepas. Jadi tengoklah dalam kehidupan kita ni banyak-banyak perhatilah.
Kalau kita tak banyak perhati, lihat dalam diri kita ni, memang tak tahu, tak tentu arah dia buat ni mana ni. Waalaikumsalam. Ya. Maka tu Allah bagi tahu, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian, mengapa kalian tak perhati? Dia banyak suruh kita melihat dalam diri lah. Sebab dalam diri ni dia on 24 jam. Kalau kita tak tengok sekejap diri kita, keluarlah. Sekejap kita tak tengok diri kita kan, keluarlah. Jadi kita sendiri tengok diri kita supaya jangan diri kita tu mempertikaikan ataupun kita tak tetapkan, maknanya diri kita ni tak tetapkan dia je, bukan dia je. Itu kata kita menengok selalu tengok. Kadang-kadang kita tengok tu dia bawa otak kita, dia bawa pemikiran kita, dia bawa kepada tempat-tempat yang maknanya dia bawa kita keluar sekali ke tempat yang jadi kita tak sedar kemanisan kita dengan Allah tu ikut keluar. Kita keluar makna tertinggal. Cepat betul dia boleh keluar kedirian kita ni kan. Tahu-tahu aku dah melayan, oh pemikiran hak aku tadi dia bawa zikir Allahu haq, yahu haq, yahu haq. Ada yang zikir pandang sini, hak. Bagi otak tu bagi apa? Ya, ada masanya kita berzikir Allah, tapi otak tu ke lain dia bawa. Tak pergi ke makam tu. Sebab kita sebut Allah, tapi tak duduk kat makam tu, sedap tu. Sebabnya otak kita ni membawa ke tempat lain. Sebab dalam kita punya qalbun ni hanya ada satu je boleh diingat, tak boleh dua. Jadi kita dah pecahkan tadi, ibaratnya akal tu dah bawa jauh sangat, kita melayan akal tu pergi ke mana-mana, tapi mulut tu sebut Allah. Kalau kita tak menyesal, tarik balik steering kita, zikir balik Allah, hak, supaya datang balik kebenaran Allah tu, supaya itu otak tu tak tu zikir otak, supaya jangan pergi jauh sangat, tarik balik. Jangan kita tak perasan dalam solat pun dah dibawa, tiba-tiba otak tu bawa ke lain dah. Tengok. Mula tak sedap kita punya solat tu dah jadi. Jadi kontrolkan balik, masuk balik cepat, jangan dilayan, dudukkan balik. Irji'i ila rabbiki, pulang balik. Jangan ada rasa diri balik, mana dia semua. Dia buat, melihat, berdiri, kudrat, iradat, semua dia. Jangan fikir lain lagi. Tu. Begitulah berlaku orang-orang yang tempuh jalan bidang, maknanya nak menuju kepada Allah SWT ni, memang sentiasa diuji. Iblis sendiri pun dia akan uji kita dari depan, dia kata belakang, kanan, kiri. Itu iblis. Tapi bila diri kita dia lebih jahat lagi, lebih bahaya lagi diri kita ni tadi. Dia bila-bila dia boleh keluar. Bila-bila dia datang kehendak dia nak duduk kat otak, dia bawa otak dia dah bawa ke tempat lain. Dia bawa pula, dia pandai menghibur. Dia ada bala tentera dia tu. Hawa nafsu diri kita, diri kita ni ada hawa nafsu. Diri kita ada hawa nafsu. Tu. Tapi otak kita ada nur. Tapi kalau nur tu yang dimasukkan ilmu pengenalan tentang Allah, hiduplah dia nur. Tapi kalau kita tak masukkan dia ilmu mengenal diri, mengenal Allah ni tadi, nur tu dia begitu, fikir macam tu ya. Akal kita dia tak dapat nak bawa ke, dia tak dapat lawan nak untuk nak supaya tetap diri dia dengan Allah. Cuba perhatikan, duduk elok-elok kita kan, tengok tiba-tiba je kan dia nak datang memberontak, nak mempertikaikan dia tu ada diri kita ni. Degil diri kita. Dia nak rasa ada diri dia juga. Sebab bila ada diri dia nanti datanglah ni hawa nafsu ni tadi. Memang kau hebat, memang dia nak bawakan kita ni ada gelaran. Kita ni ada
Banyak dia punya apa, bala tentera hawa nafsu kita ni. Dia. Engkau nak hibur macam mana dia boleh hibur bala tentera tu. Kita melayan. Ini belum iblis, iblis bawa lagi. Ini yang besar je hawa nafsu kita ni. Tu pasal Nabi kata suruh perang betul-betul. Macam-macam cara. Ada orang dulu sampai dia ketuk syahwat dia buat dia. Tahu kalau jengking lah tu lah macam-macam dia. Kurangkan makan, kurangkan tidur. Macam-macam lah cara dia. Dia nak dapatkan tadi supaya dia boleh lawan tu. Kalau kita layan tidur banyak sangat, makan banyak sangat, bercakap banyak sangat, oh memang tak jadi. Dia ada dia punya, sebelum nak jadi darjat tu tadi, dia kena menghadapi rintangan-rintangan tu tadi. Salah satu rintangan dia maknanya kurangkan tidur tadi. Tidurku kurangkan salah satu dia. Tu. Untuk nak capai rintangan. Kalau dah sampai capai darjat mukmin, orang kenal diri, kenal Allah, mesti hadapi rintangan tu. Biasa satu hari 8 jam kita tuju. Ya, turun 7 jam. Tahun depan turun lagi 6 jam. Tahun depan lagi turun 5 jam. Ya, ini bila kita tak ada hala tuju ni, kita akan suka hati aku lah nak tidur ke apa. Jadi kita tak ada dia punya disiplin ataupun akhlak, susunan-susunan untuk nakkan kepada Allah. Kita tak pandai mengatur di manajemen, uruskan diri kita sendiri untuk nak lawan apa ni, hawa nafsu kita ni. Kita tak bersungguh-sungguh maknanya. Kita anggap alah tak apalah. Biarkan lama-lama hawa nafsu tu menundukkan kita tak sedar. Dia banyak batalion dia, hawa nafsu ni. Kerajaan dia untuk apa? Bala tentera dia banyak. Kalau kita tak betul-betul, bala tentera dia puji kita. Dia bukan perang apa pun, dia perang, dia puji kau ni baguslah. Lama kau pergi jumpa orang pun dia bisikkan kau lagi bagus daripada dia. Dia akan apa? Kita dah melayan dia, maka tu saya cakap tadi, jangan layan. Memang dia time datang over dia layan kau cukup-cukup. Junam kau kena. Jadi tu dia dah ajak bercakap, ya Assalamualaikum je kau jangan jawab, sudah senyap kau dengar Allah balik. Jangan kau sewak Waalaikumsalam, kau pergi mengambus lah. Jangan, tak payah nak suruh dia mengambus lah. Tak payah, kau senyap sudah, terus kembali kepada matikan diri balik, hilangkan. Itu dia punya cara, skill-skill dia untuk kita nak dapatkan. Kalau kita tak buat macam tu, hanyut. Kita tak duduk pengajian ni, tak duduk kefahaman ni, apa akan jadi? Kita tertipu dengan keadaan diri kita sendiri. Kita buta dengan Allah Ta'ala. Kita biarkan hidup kita dalam keadaan buta dengan Allah Ta'ala. Allah tu dah jelaskan banyak. Siapa kat dunia ni buta, di akhirat lebih teruk. Dia jalan tak jumpa jalan nak menahala tuju, tak tahu. Pusing-pusing je. Sesungguh bukan maksud Allah dia buta mata tu, tapi mata hati dia. Dia tak mau memahami yang Allah dah turunkan macam-macam semua daripada Allah. Dia tahu tapi dia menutupi. Itu buta. Dia menutup buta macam ni. Itu. Jadi na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah jangan ada gitu. Jadi kita alhamdulillah kita diberi kurnia oleh Allah, kita tak ada takut kita nak duduk kat situ. Buta maknanya. Tu. Buta sebab apa? Sebab mata rohaniah kita tak nampak Allah. Mati. Kata Syekh Siti Jenar, kata mati ya, aku tidak takut kematianku, Syekh Siti Jenar kata, tapi aku takut sekali mati rohaniku. Dia kata. Apa maksud dia tu? Kita berterima kasih pada Syekh Siti Jenar. Sebab kata-kata dia tu tadi, dia tak takut. Mati semua kita akan mati. Tapi yang paling kita kena takut adalah mati rohani kita. Kita tak merasakan Allah. Sebab Waalaikumsalam.
Jadi rohani kita, makanan dia adalah keasyikan dengan Allah. Jadi kalau kita tak dapat keasyikan dengan Allah, makna rohani itu tak ada kuat dah, tertutup lah. Maknanya dia rohani dah, makanan rohani tak dapat. Apa tertutup? Lemah, lembik, lesu. Dia tak ada daya untuk nak dengan Allah tu. Dia tak faham. Dia ingat makanan apa yang dia buat ibadah tu, itu makanan rohani. Itu bukan makanan rohani. Itu hawa nafsu kau beribadah tu nakkan sesuatu. Itu anak hawa nafsu kau. Kau beribadah tu atas untuk kepentingan hawa nafsu. Lain beza dia, mana ada sama. Cuma orang dia tak faham, dia tu sebut nama Allah, yang dia pun sebut nama Allah juga. Tapi maqam rasa tu tak sama. Orang yang maknanya arif billah disebut nama Allah. Orang mukmin disebutkan nama Allah. Macam mana Allah Ta'ala kata? Orang kafir, orang fasik, orang munafik, itu sebut nama Allah tak sama. Dia kebatilan. Dia sebut juga nama Allah tapi kebatilan. Tapi ini sebut nama Allah betul-betul dia tak ada diri, dia betul-betul Allah. Betul-betul dirasakan betul-betul kenikmatan tu dengan Allah bila disebut nama Allah. Ini sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tak dah jalan dah ke mana dah. Dia tak dapat nak tetap. Bismillah tu dia tahu, dan yang sebut tu Allah. Dia dah rasa dia dengan dia je. Tak ada kita dah. Dia dengan dia dengan dia. Bukan makna dua, dia dengan dia bukan makna maksud saya dua. Dia dengan dia tu maknanya esa lah. So, macam mana nak jadikan manajemen kan urus diri kita sendiri, sungguh-sungguh dapatkan tu. Bila terkeluar cari balik jalan cepat, jangan menyesal. Orang-orang takut, dia keluar takut. Orang-orang betul kena dikenal, takut dia nak ada rasa diri tu tak bergetar hati dia. Tolong ya Allah, ni macam nak keluar ni aku ya Allah. Dia macam nak sakaratul maut, risau dia tadi. Takutnya bila mati dalam keadaan apa, ada kedirian dia tu. Ini kata Syekh Siti Jenar kata tu. Kalau yang aku takut mati adalah mati roha, mati tubuh ni semua akan mati dia kata. Tapi yang paling aku takut tadi, rohani kita mah tak dapat rasakan Allah tu. Kita rasakan ibadah kita banyak ni kita buat apa, aku baca Quran apa semua itu bagus semua. Tapi kita rasakan siapa yang bagi kita lakukan benda tu. Yang bagi kita baca Quran, yang bagi kita berselawat, yang bagi kita apa saja ibadah, siapa yang? Jadi kalau kita tumpukan kepada bacaan tu, kita tak nampak siapa yang menganugerahikan bacaan tu tadi. Lebih seru, lebih best, lebih asyik. Saya dah bagi tahu kan, tukar terbedil, tukarkan. Pakaian kita dah tak ni memang tak ada pun, tapi itulah susahnya tadi. Bila kita tak mengaji bab ni, payah nak cakap. Dia masih nak rasa lagi ada diri dia lagi. Padahal kalau kau duduk situ matikan dia betul ada dia, nanti macam-macam akan dah ilham daripada Allah SWT yang original, yang terkini kan. Saya sendiri kena ujian tu. Saya takut bila dia nak rasa diri nak keluar, saya menjerit, ya Allah tolong, ini macam nak mula-mula tu kan kita dah ikat betul-betul dengan Allah, dia nak lepas juga. Takut kita. Lagi kita ikat, Allah kita ikat lagi. Tak mau. Lagi kena ujian, lagi kita ikat kita dengan Allah. Lagi ikat, lagi kuat. Mana ikatan dia dah kuat dah ni. Ujian nak datang, lagi diikat bagi kuat. Bukan lepaskan ikatan. Keluarlah diri kita kalau lepaskan ikatan. Jadi ikat dengan kau je. Macam mana pun aku mati biar dalam keadaan dengan kau ya Allah. Macam mana pun teruk ujian, bunuh ke apa benda ke, kecintaan punya ujian ke, ya, tetap dengan kau. Aku lebih cinta kau daripada itu. Bagaimana kita nak olah keadaan itu. Jadi di sinilah bila kita duduk sini baru kita boleh
Faham. Rupanya banyak Allah tunjukkan skill-skill cara dia untuk kita nak dapatkan Allah Ta'ala. Ibarat ni gitulah, nak tetap dengan Allah ibarat. Itu tanda Allah tu sayang dia bagi kita faham. Kalau kita tak dibagi faham, maknanya kita yang sendiri menutup. Sebab dia hari-hari dia bagi kita faham. Tak ada satu inci di bumi pun Allah tak sia-sia Allah jadikan. Tak ada yang sia-sia, tak ada sia-sia. Walaupun halus itu nampak COVID ni tak nampak. Dia lebih halus daripada COVID. Ada lebih halus lagi yang Allah Ta'ala ciptakan. Semua tu kita tengok, buat apa ni? Kuman ni kenapa Allah jadikan, kita tak faham. Kuman tu dia makan najis-najis kita, hampas-hampas kita. Tak? Tahu-tahu kering je najis kita, tahu-tahu hilang. Tu. Nampak? Dia bersihkan. Dia mengabdikan diri kepada kita sebab Allah yang suruh. Kita tak tahu kadang-kadang itu. Tapi bila diperlihatkan, dibukakan lagi. Ui, kita nampak ya Allah. Penuh dengan Allah Ta'ala punya kekuasaan dia semua. Kelihan alam ni. Sebab apa? Kita dah tak nampak makhluk yang ditajalikan tadi. Kita tak nampak. Kalau harimau tu garang, kita tak nampak harimau tu garang. Kita nampak Allah tu bila aku lupa lebih garang lagi Allah. Ini sikit tempias daripada garang Allah harimau tu kan. Tu pun dah terkencing-kencing kalau jumpa harimau tengah hutan. Kan? Nak lari dah tak boleh dah. Dia terkencing ke. Hidup mati kan. Ya. Tapi kita berhenti, kita jawab, engkau tu aku. Maknanya kita sama-sama mentajam. Dia apa? Sebenarnya mereka binatang-binatang pun faham juga. Orang-orang ni beriman ke orang tak beriman, dia faham. Tak? Kalau kau orang beriman, dia tak kacau. Jadi pekati dalam diri kita. Hidup kita ni adalah tajah. Hidup kita ni jangan dibangkang-bangkang apa saja Allah Ta'ala dah. Kalau nikmat, jangan kita lupa pada dia. Tukarkan nikmat yang ni sedap, engkau lagi best Allah. Boleh. Allah Ta'ala bukan nak nyanyi kita. Dia tak pernah menzalimi kita. Kita yang berapa hari-hari menzalimi Allah. Allah tak pernah berpaling. Mana ada pernah Allah berpaling pada kita? Tak pernah. Kasih sayang dia pandang kita. Kau lupa kat dia, kau tak sambut kasih sayang Allah, Allah tetap juga kasih sayang. Makin lama makin menang. Tapi kita sudah, kita rasa seolah-olah aku cinta dengan kau Allah, aku sayang. Kita ingat kita. Alhamdulillah. Kurang sihat juga. Nikmat berkurangan. Nikmat yang mana satu yang kita kata nak dustakan? Nikmat kalau kita yang Allah bagi tahu tu, nikmat yang mana satu yang engkau nak dustai? Abi ayyi ala rabbikum. Nikmat mana satu yang engkau nak dusta? Nak tipu. 24 jam dia bagi kita nikmat hidup. Tapi masih lagi banyak dalam hidup kau banyak sini sikit, tu sikit, ni sikit, ni sikit. Lama-lama Allah tu tinggal banyak mana aja. Engkau merasakan betul-betul keasyikan dengan Allah tu berapa saat je. Itu pun kalau kau ada belajar lah. Bolehlah duduk merasakan asyik dengan Allah. Kau tak belajar, lagi teruk lah. Kau nak imbalan, kau nak tu macam-macam dalam hidup kau. Selalu kau ingat tu ada tuju sebenar. Bila kita nak bagi faham, aku dah lama, aku dah 20 tahun, 30 tahun macam ni, pahala aku dah banyak, kau tak payah nak ajar yang lain dah. Ya Allah, saya cakap, bukan itu masalah dia sekarang ni. Sekarang ni kau tengah angan-angan ni. Apa yang kau buat amalan kau menyangka kau dah betul. Kau dah salah sangka ni. Memang betul kau dah solat berjemaah 40 tahun, kau dah haji tiap-tiap tahun, umrah, kau bersedekah. Memang betul kau tak payah depan Allah kau nak bawa benda tu. Allah bukan nak lihat kau punya amalan begitu.
Ya, tapi ini yang dia kebanyakan kita dah faham, tapi bukan bumi sinilah. Ya, itu yang kita dah selalu dah terbujuk kat bumi sana tu. Dia suka apa pun semua dia upah tak apa. Tapi mulut sebut lillahi ta'ala. Ha, tu. Bila Allah uji sikit, baru lintang pukang, baru tahu. Ya, baru kita tahu dia bukan betul-betul nakkan Allah. Dia nak sesuatu yang ada pada Allah. Allah pemberi rezeki kan, dia duduk di situ. Kalau Allah tak bagi, dia proses, dia protes, dia kata tu. Tapi kalau kita betul-betul dengan Allah, nikmat yang paling besar adalah kita dengan Allah, kita bersyukur kita dapat dengan Allah. Itu sebenar-benar syukur. Alhamdulillah, maknanya kita betul-betul rasakan dia aja. Tu baru kita sebut alhamdulillah. Tapi kalau kita tak mengaji ni, kita bila makan durian ke makan benda sedap, bila dah penat makan, alhamdulillah lain. Dawa. Tapi kita tu bila dengan Allah, alhamdulillahnya lah lain. Nikmat tu di sisi Allah tu, wa amma bi ni'mati rabbika fad. Nikmat dia tu dengan Allah lagi best daripada segala yang ada ni semua 1% je. Allah taburkan 1% tu semua kan. Dia agi-agikan sekian alam. Yang 99 tu dengan Allah ibaratnya tu keasyikan tu kita. Kenapa kita lupa? Walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat Allah Ta'ala tu lebih baik daripada sekarang. Ula tu sekarang tu. Jadi cuba kita perhatikan betul-betul. Berapa betul-betul hari ni yang kita betul-betul rasa asyik dengan Allah. Berapa betul-betul kita detik dia kita betul-betul takut bergetar hati kita supaya kita tak mau ada kedirian kita. Berapa minit ataupun ada buat ke tak ada buat. Ataupun kita nak sibuk Ramadan ni imbalan-imbalan sampai kita dengan Allah tergugat perhubungan dia. Bahaya tak bahaya tu kan? Tu. Dia bulan Ramadan, tapi kita kena tahu siapa yang menciptakan, mengadakan yaum hari-hari Ramadan bulan bulan Ramadan. Tengoklah betul-betul, perhatikan betul-betul ya. Jangan kita leka. Tu pasal kalau orang dulu-dulu dia selalu dia berpandu pada dalam ni tadi. Bila dia bersih nanti akan datang benda tu clear. Tapi bila kotor benda tu datang juga tapi tak clear. Dia pergi kepada hawa nafsu. Dia tak pergi kepada akal yang membawa kepada nurullah, Nur Muhammad. Sebab akal kita berasal daripada nur. Percikkan daripada nur kan. Tu tadi. Berasal daripada nur kita melihat. Nur kat otak. Dia letak kat ini mahkota kita nur. Kan otak, dalam otak. Ni kepala. Dalam kepala ada apa? Ni kepala. Dalam kepala ada dalam otak ada apa? Budi dulu. Budi. Dalam budi ada apa? Ada dipanggil geliga. Dalam geliga tu ada sir. Dalam sir tu ada rahsia Allah Nur Muhammad. Dalam Nur Muhammad tu tak ada lain yang ada hanya aku, kata Allah. Dari singgah sana dia dipanggil sini singgah. Dalam kepala ni ada. Jadi mulianya bila kita tahu tu tadi. Tak lain dalam tu ada rahsia Allah. Budi tu maknanya kita, akal kita selalu berbudi, maknanya selalu nakkan kepada Allah. Kenal diri kita Allah lah. Tapi kalau tak dimasukkan budi tu tadi, akhlak tu tadi, tak belajar kenal diri kenal Allah, macam mana dia nak bawa set kat situ? Bila dah set dia kenal diri kenal, dia berakhlak, dia akan bawa kepada itu tadi. Manik geliga, manik atau geliga. Manikam. Yang manikam tu tak lain, dalam tu ada sir, rahsia. Dalam rahsia ada halus tu ada nur. Nur Muhammad tu dia yang bawa pergi. Muhammad tak ada, yang ada Ahmad pun tak ada, yang ada tak lain adalah aku, kata Allah. Itu singgah sana maknanya. Ada singgah sana di mana dia panggil tadi dada kita.
Ada singgasana yang dia panggil kontol kita. Semuanya menceritakan tentang dalam dada. Dalam dada ada apa? Ada qalbun. Dalam qalbun ada fuad. Dalam fuad ada itu juga rahsia juga. Dalam rahsia tak lain ada sir. Dan sir itu makna sifatullah, nur Muhammad. Sir itu tak lain, dalam tu ada amat tak ada melainkan itu juga. 3. 1 dada, 2, 3 yang kita kena jaga. Kontol dalam kontol tak ada mani kan. Mani tak ada. Daripada mana datang mani tu? Lazat tu apa maknanya? Lazat tu keasyikan tu adalah muham sifat Allah, iaitu nur muham, asyik dengan zat, dengan si, dan tak lain, tenggelam, tak ada yang lain melainkan yang ada hanya. Bukan kita nak biadab Allah tu ada, bukan ada situ, bukan, kita lenyapkan. Rupanya tak ada. Itu maknanya makam. Kalau nak belajar supaya kita memerhati dalam diri kita. 1, 2, 3 makam. 3 ni semua kita belajar, kita dah kenal 3 tu, tak ada. Jangan dilayan, tak ada. Bila tak ada betul-betul macam kita, yang ada apa? Dia barulah kita dah tak ada merasa ada diri kita, tapi kita belajar. Pasal kita tahu dalam kepala apa dia. Last sekali ada tak lain nur Muhammad tu juga, sifatullah, rahsia Allah. Rahsia Allah tak lain dia. Jadi adakah kita yang mentadbir, kita yang mentakdirkan? Tak ada, dia semua. Lagi kita halusi, lagi halus, rupanya lagi tak ada gitu punya. Lagi tak ada. Dia baru betul habis kajian kita dah ikat mati bahawasanya yang ada semua dalam diri kita, dia luar ke semua kita nampak dia dahulu, tak ada lain. Berbahagialah manusia yang dapat ke situ. Kalau dia tahu dah di dunia lagi, dia tahu hala tuju dia. Bukan untuk mengambil upah. Allah jadikan kita ni bukan kita nak mengagih upah pada Allah minta tu minta ni, bukan. Tapi tak lain membawa berita gembira. Apa berita gembira tu? Yang kita nak sampai wal nazira tadi. Wa ma arsalnaka ala mubasyiran wa nazir. Aku utus arsalnaka illa mubasyiran wa nazir. Tidak lain aku. Mulai surah Isra. Tidak lain. Wa ma arsalnaka. Aku tak utus Nabi Muhammad melainkan illa mubasyiran wa nazir. Melainkan illa apa itu? Melainkan tak lain. Maknanya tak ada, tugas dia tu adalah membawa berita gembira, bukan membuatnya kita. Tapi bila kita kena sikit dia hujan, kita itu yang kita ingat. Padahal banyak lagi nikmat-nikmat lain. Betul saya cakap. Ini berlaku pada diri kita. Bukan saya cakap saya ni boleh lepas, tapi tetap juga tak lepas. Tapi bila tak lepas, kita ada pegangan kita, tetap juga kita kata engkau aja yang boleh hadapi, bukan aku. Kan? Bukan mengaku kita boleh hadapi ujian, bukan. Kita belajar benda ni, kita boleh mengaku kita kuat, boleh, bukan. Tetap juga Allah yang mengaha. Kita belajar benda ni, kita tak ada apa-apa daya upaya kan. Jadi ujian tu bila sampai, dia yang bagi, dia juga yang nak buat kita tergolek ke apa benda tu, dia. Kita dalam keingatan kita dia. Dia suruh menangis, dia suruh merintih lah. Sebab apa? Dia yang suruh. Bukan kita memprotes. Kita tak ada daya upaya. Bila dia Nabi Yunus kan masuk dalam perut, dia kan tak ada daya upaya dia dah. Dia sedar lah tu, waktu dia sedar memang kesilapan tu silapan lah. Tapi dia tetap juga yakin, tetap dia dengan Allah. Tetap dia dengan Allah. Bukan maknanya dia dalam keadaan tu dia lupa pada Allah, tak. Dalam keadaan dia tetap dengan Allah.
Untuk sebab dia tahu Allah nak mentajalikan, nak menskripkan cerita tu jadi pada dia begitu watak dia. Nabi Yunus, Nabi Ibrahim, gini watak dia, nak ditajalikan oleh Allah. Dan kita masing-masing pun tengoklah kehidupan kita masing-masing. Maka tu Rasulullah SAW bersabda, dia kata, diri kamu lebih mengetahui. Sebab apa? Kau tengoklah dalam diri kau macam mana yang Allah nak perbuat. Rasulullah kata, Rasulullah dia memang tahu, tapi Rasulullah tetap kata, diri kau lebih tahu. Jadi mintalah fatwa pada dirimu. Maksudnya dirimu yang mana tu? Dirimu yang tadilah, yang tiada lain dia. Minta fatwa pada untuk diri kita ni tadi. Dirimu tu minta, kerana diri kau lebih tahu, kata Rasulullah. Jadi minta fatwa pada dirimu tadi. Maknanya kau tanya dirimu akan tanya, ya Allah, dirimu. Bila kita tanya dirimu tu, diri kita akan tanya bahawa diri kita tadi akan bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana nak menghadapi ujian ni, ya Allah. Kak, ini semua skrip, ini semua adalah engkau punya takbir ya Allah, dan takdir kau. Jadikan aku kukuh dengan kau, ya Allah. Apa yang kau nak buat suruh macam ni, ke mana pun, janji aku dengan kau, ya Allah. Tu Nabi dia suruh pancung. Kalau kita pakai akal, ya Allah, kenapa nak pancung ni, kan kerja tak? Kau akan protes, tak faham. Kau akan mempertikaikan. Padahal itulah sebenarnya skrip yang kau kena buat. Tapi manusia bila tak belajar benda ni, susahlah kita nak cakap. Dia tetap juga, dia kata dia baik, dia buat. Dia tetap pengakuan atas diri dia yang buat. Itu yang saya cakap tu, kufar tu tadi. Dia ingat, dia menyangka dia yang buat, maka tu dia minta upah. Tapi kalau dia tahu dia kena apa pun yang dia buat, dia tak terfikir untuk mendapat ganjaran. Malah dia takut nak minta. Nak mintakan kita beramal tu, nak mintakan balasan syurga tu, ya, takut. Sampai kita cepat lupakan, semua kau terjalikan, ialah kita tak ada fikir langsung untuk mengadakan diri kita lagi satu untuk mengambil upah. Tak ada. Bahagia aja sentiasa dengan Allah. Apa? Kita nampak skrip Allah semua gini, orang begini. Kita nampak bergerak sana, kita nampak orang ni naik kereta, naik motor, naik basikal, berjalan kaki. Sekali pandang kita nampak semuanya kudrat dan iradat Allah. Takbir dan takdir Allah, semua berlaku sentiasa. Kun innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fa. Cukup Allah tu, maknanya sejak penciptaan yang pertama, kun fayakun, dia berjalan. Jalan macam-macam sampai Nabi Adam jalan berjuta-juta sampai kepada kita nanti tetap juga kun fayakun. Sampai nanti pada masa dah hitung semua bahasa surga, masuk neraka, dah dapat jumpa Allah Ta'ala, kun fayakun. Masih kun fayakun. Mana kun fayakun tu berjalan 24 jam. Tapi kalau kita tak faham, kita tengok jatuh buah limau, inama pop jatuh buah limau. Ini kun fayakun. Bukan tu aja kebaikan. Dia berjalan bukan itu kun fayakun. Itu kalau kun fayakun juga, tapi dia tetap yang lain-lain semua kun fayakun. Allah kata jadi. Berjalan benda tu 24 jam sejak mula penciptaan sampai nanti pada mahsyar tu, semuanya berjalan dengan kun fayakun. Yang kita kan dulu tak faham. Orang bagi ni baca nak jadi, macam kita nak tengok benda tu jadi. Bila benda tu jadi, telur ke tergantung macam ni, tengok kun fayakun Allah, pecah. Jadi kita pun berhentilah cerita tu. Kita ingat kun fayakun Allah tak berjalan terus. Kita ingat kun fayakun benda yang kita nampak pelik, jadi tu kun fayakun Allah. Betul? Itu yang kita faham kan. Padahal kun fayakun berjalan 24
jam daripada sejak penciptaan pertama makhluk Allah ataupun apa pun Nur Muhammad, tetap sampai habis nanti pada masa apa selesai dapat lihat Allah, tetap berjalan kun fayakun Allah. Kan dalam Quran surah apa Allah tu sentiasa dalam kesibukan mengurusi. Macam mana Allah Ta'ala dia sendiri dia urusi semua? Kau tak faham Nabi Sulaiman aku masukkan, aku punya kekayaan sikit dia, kekayaan Allah percikkan dia masukkan Nabi Sulaiman. Faham? Nabi Sulaiman pun tajalikan Allah Ta'ala punya skrip dia yang supaya manusia tahu Allah tu maha ghani, maha kaya. Dia pun tergerak, ya Allah izinkan aku nak bagi makan makhluk kau ikan di tepi pantai, silakan, tapi kau tak dapat. Macam mana aku bagi makan kepada makhluk aku ikan, kau tak akan dapat bagi. Nabi Sulaiman nak tunjuk juga, tak jadi kan. Dia bariskan suruh dia punya tentera dia semua bariskan makan tepi pantai tu, tak tahu berapa kilometer penuh, tak pernah manusia buat macam tu. Dialah Nabi Sulaiman kaya bagi makan ikan. Sekali ikan besar naik, dia sedut semua, berapa kilometer tu sedut sekali. Nabi Sulaiman tengok, subhanallah, macam mana kau bagi makan makhluk kau? Ini baru ikan ni seekor aja, engkau hari-hari dah berpuluh tahun, berjuta tahun Allah bagi makhluk dia makan, dia yang uruskan semua. Kan? Tu. Bila dah terduduk Nabi Sulaiman, ya Allah hebat kau ya Allah. Tak mampu aku nak bagi makan makhluk kau, ikan seekor tu tadi pun dah tercungap kita nak menyiapkan tadi berapa kilometer. Sekejap dia sedut. Dan terduduk macam ni, datang lagi ikan lagi besar-besar kat belakang. Sulaiman, Allah bagi tahu kata engkau nak bagi aku makan ni. Mana lagi? Mana makanan lagi? Lagi tergolik Nabi Sulaiman ni. Maha kaya Allah kan? Itu tadi. Maha kaya Allah. Ya Allah, jadikan aku hamba engkau ialah. Tak ada apa kekayaan aku ni. Walaupun manusia dah nampak pelik Nabi Sulaiman, kekayaan dia tak ada manusia lain yang ada. Tapi bila Allah tunjukkan kau nak bagi ikan tu tadi makan, ikan satu ikan aja kau dah cungap nak siapkan tu, kau terduduk, kau memang tu cara Allah Ta'ala nak nunjukkan dia tu yang tahu mengurusi untuk memberi makan semua makhluk-makhluk dia. Dia dalam kesibukan. Macam mana dia cara bagi makan tu, janganlah kau nak tengok Allah lepas tu Allah bagi macam tu, janganlah kau fikirkan gitu. Kita tak boleh fikir gitu kan? Sebab Allah Ta'ala tu dia memiliki kebijaksanaan yang kau tak boleh nak fikir. Kau pun dapat bijak tu tadi daripada Allah. Kau tak boleh nak memikirkan cara Allah memberikan makan kepada makhluk-makhluk dia. Tu semua macam-macam. Kita boleh tahu tak besok kita nak makan macam mana, cara orang nak bagi. Kita tak terfikir. Padahal itulah cara dia Allah nak bagi makan. Contoh hari ni macam mana cara kita dapat makan ni. Ada orang tadi mula-mula hantar saya bubur Ampan Jaya, bubur tak, dia hantar 4, saya hantar 2 kat bawah. Ada satu lagi tu yang kita makan insyaAllah. Tu lepas tu adik saya pula masak lauk lebih, hantar nak dekat maghrib dah tu. Jadi kita tak tahu macam mana cara Allah Ta'ala gerakkan digerakkan orang ni, digerak orang ni hantar bubur dia. Jadi itu kan cara Allah Ta'ala punya cara tu kan. Kita nampak makhluk makhluk tu semua bertindak atas arahan Allah. Itu saya cakap tadi, cara yang Allah Ta'ala nak bagi kita tu macam-macam cara. Tadi semua mengaji Quran, mengaji Quran. Kita ingat dengan mengaji Quran sekejap lagi kita punya jiwa akan tapi jangan pakai saya punya buah ni. Ni saya cerita, saya yang kena saya tak cerita orang lain. Jadi saya bersandar kepada tu tadi, ayat tu tadi, saya punya bacaan Quran tu tadi, ni akan bawa aku tenang nanti. Lingkup saya kena, tongan terbalik saya kena, sujud saya, ya Allah aku telah zalim, ya Allah, bersandar kepada bacaan yang kita baca tadi.
Jangan pula saja ni tak bagi kita baca Quran dah. Bukan ini aku kena. Kau segera kau baca Quran, bacalah kau. Cuma aku nak bagi tahu aku tu tak boleh bersandar pada bacaan Quran. Baca banyak-banyak tapi sandaran kita tetap Allah. Kerana padahal kita dah tahu tu, tapi dia nak bagi kena juga. Engkau siapa kan? Dia nak bagi kena, terima je lah. Dia suruh sujud menyesal, sujud lah. Memang dia juga suruh. Dia tajalikan dia kan? Jadi ikut. Memang kita frust memang frust, tapi macam mana nak buat? Dia dah punya susunan. Adakah kita tahu? Kadang-kadang kita tak baca Quran, kita betul-betul dengan dia je, tenang.